Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan paling besar sekali yang kita peroleh pada hari ini, yaitu spekulasi yang mengatakan bahwa Najib tidak berada dalam penjara. Apa cerita? Wow, makin hari makin panas. Kali ini menunjuk kepanasannya pula makin panas. Ini apabila ada spekulasi mengatakan bahwa Najib tiada dalam penjara. Kalau spekulasi ini betul, di mana Najib pergi? Itu menjadi persoalan besar. Namun, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Saudara-saudara sekalian, di mana Najib? Betulkah dia tiada dalam penjara? Namun demikian, hari ini Syafi'i menafikan spekulasi Najib tiada dalam penjara. Peguam Syafi'i Abdullah, yaitu Peguam Najib Tun Razak, menafikan spekulasi yang mendakwa bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak menjalani hukuman penjara. Sebaliknya, kata Peguam bekas Perdana Menteri itu, Najib ditempatkan di sel berasingan atas faktor keselamatan. Di dalam penjara yang biasa, tetapi atas isu keselamatan, dia diasingkan, kata beliau. Sebab, kalau dia bersama-sama dengan orang lain, anything can happen. Apa sahaja boleh berlaku, kata beliau lagi. Syafi'i berkata demikian ketika ditanya host program Bual Bicara, podcast Keluar Sekejap, Sahril Sufyan Hamdan. Rancangan yang turut dihostkan oleh Khairi Jamaluddin itu direkam pada Rabu lalu dan disiarkan di YouTube pagi tadi. Kata Syafi'i, Najib kini berada dalam keadaan baik dan dia kerap bertemu bekas Presiden UMNO itu. Hampir setiap minggu saya melawat Najib, katanya, dan kadangkala 2 minggu sekali. Esok semalam saya akan jumpa dia lagi, kata beliau. Wow, istimewa juga Najib kan, sehingga beliau boleh dilawat oleh peguam ini hampir setiap minggu dan ada juga 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Jadi ialah menjadi pertanyaan kita juga, kenapa Najib boleh kerap berjumpa dengan peguam dia? Dalam mahkamah memang kita ada bertemu setiap masa, katanya. Kadangkala saya juga cuba duduk bersama untuk makan tengah hari dengan dia, supaya saya boleh bercakap dengannya, jelas beliau lagi. Oh, baru kita faham. Rupa-rupanya Najib masih mempunyai kes di mahkamah. Oleh sebab itu, Syafi'i perlu berjumpa dengan kerap dengan Najib Tun Razak bagi mendapatkan maklumat. Katanya, Najib kini dalam proses memohon melanjutkan pengajian di program peringkat Doktor Falsafah PhD. Dia sekarang sedang membuat permohonan untuk buat PhD. Saya fikir dia sudah pun mula melakukan beberapa penulisan. Saya gembira dia melakukan sesuatu, otaknya tidak tepu, katanya. Ditanya mengenai bagaimana bahan-bahan bacaan diakses oleh Najib, Syafi'i berkata ia disediakan oleh pembantunya. Ada tapisan, dia tak boleh terima apa sahaja. Buku pun ada tapisan, kata beliau lagi. Pada 31 Mac lalu, Najib 70 tahun gagal dalam usaha terakhirnya untuk menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda Rm210 juta atas kesalahan menyeleweng dana SRC Internasional. Dia kini menjalani hukuman itu di penjara Kajang. Jadi saudara-saudara sekalian, spekulasi yang mengatakan bahwa Najib tiada dalam penjara, Najib tidak menjalani hukuman penjara, itu adalah tidak benar menurut Peguam Syafi'i Abdullah. Najib ada dalam penjara tetapi ditempatkan di sel yang berasingan atas faktor keselamatan, kata peguamnya Syafi'i Abdullah. Syafi'i Abdullah juga kata, memang sah dia ada dalam penjara yang biasa sama seperti penjara orang lain, tetapi atas isu keselamatan Najib diasingkan. Jadi kita apabila tahu tentang perkara ini, kita sebenarnya dapat maklumat yang sahih dan kita harap semua orang sudah ketahuinya. Najib memang menjalani hukuman penjara dan Najib masih lagi mempunyai bertahun-tahun di penjara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kita dikejutkan dengan satu tular di media sosial menulis, kononnya Mahathir Mohamad bakal dipecat oleh Perikatan Nasional. Baru sahaja memegang jawatan sebagai penasihat Perikatan Nasional bagi PAS di 4 buah negeri, tiba-tiba pula tular Mahathir dipecat daripada jawatan penasihat tersebut. Saya tak percaya. Rupa-rupanya ini yang berlaku yang menyebabkan netizen mengatakan bahawa tular itu kononnya datang daripada tindakan Mahathir sendiri yang mengatakan bahawa ada harapan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan bakal tumbang. Apa cerita? Ikuti terus ulasan selepas ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini ditulis oleh sabudin.com, Perikatan Nasional tak usah buang masa layan cakap Tun Mahathir, lebih baik fokus hadapi PRU 16. Dengan isu kali ini, itulah yang menyebabkan ramai orang menulis lebih baik Perikatan Nasional pecat saja Mahathir, kerana naratif yang disebut oleh Mahathir baru-baru ini sebenarnya naratif yang sudah ketinggalan zaman, yang tidak akan dilayan lagi. Jadi ini tidak memberi keuntungan kepada Perikatan Nasional. Jadi lebih baik pecat Mahathir, kata mereka. Di sebalik kedudukan Anwar Ibrahim yang kian mengukuh untuk terus kekal menerjui negara, Tun Mahathir Mohamad nampaknya masih lagi berilusi tentang kejatuhan kerajaan. Yang menghairankan netizen ialah mengapa Mahathir mau menjatuhkan Anwar Ibrahim sedangkan beliau sendiri telah trauma mengalami kejatuhan kuasa ketika langkah Sheraton. Mereka bertanya, bukankah Mahathir telah merasainya sendiri? Bukankah dia sendiri cakap bahawa tindakan itu adalah tindakan yang tidak bermoral? Tapi kenapa Mahathir tiba-tiba pula buat U-turn? Kenapa tiba-tiba Mahathir pula seakan-akan menyokong tindakan PAS dan Perikatan Nasional yang mahu merampas kerajaan ini bukan melalui peti undi, tetapi melalui langkah tebuk atap. Jadi nak tahu sekarang ini apa sebenarnya prinsip Mahathir ini? Apa prinsip Mahathir? Saudara-saudara sekalian, menurut Sabudin, ternampak dendam dan sakit hati yang bersarang dalam diri bekas Perdana Menteri 2 kali itu lebih menguasai pemikirannya, sehingga kini beliau tidak mampu lagi berpijak di atas hakikat realiti. Menyusul selepas 5 ahli parlimen bersatu mengumumkan sokongan kepada Anwar, Tun Mahathir berkata Perikatan Nasional masih mampu untuk mengambil alih kerajaan dengan menggunakan atau pakai kaedah mengisytiharkan sokongan tanpa perlu keluar parti. Kata Mahathir, kaedah itu ialah sebagaimana dilakukan 5 ahli parlimen bersatu. Tapi saudara-saudara sekalian, apa yang kita nak tanya kepada Mahathir ialah, kalau ada ahli parlimen tak suka kerajaan, katakanlah dalam 30 orang daripada UMNO, Amanah dan PKR yang sedia menolak Anwar, ia boleh membawa kepada kejatuhan Perdana Menteri. Tapi bagaimana boleh dapat 30? Walau bagaimanapun, kalaulah dia dapat 30 sokongan daripada orang yang tak suka Anwar Ibrahim itu, ditambah dengan jumlah sekarang Perikatan Nasional hanya ada 69 kerusi, maknanya campur 30 baru sahaja 99 kerusi. Jadi, nak dapat lagi 13 kerusi dari mana? Itulah yang kita coba fikirkan. Tak tahu dari mana dan tak tahu siapa. Yang pastinya, orang lebih suka Anwar Ibrahim sekarang ini di kabinet maupun di parti-parti komponen amat menyokong Anwar Ibrahim. Mana lagi sebenarnya Perikatan Nasional, khususnya Mahathir, kalau dia berfikir seperti itu, nak cakau sokongan selebihnya. Nak cekau dari mana? Kesimpulannya mudah saja. Bukan saja Tun Mahathir harus berhenti daripada terus berilusi dan berhayal untuk menjatuhkan kerajaan kepada Perikatan Nasional, tapi juga diingatkan agar tidak lagi dilayan
oleh Perikatan Nasional sebarang cakap bekas pengerusi GTA itu. Tun Mahathir pada hakikatnya sudah tidak relevan lagi dalam dunia politik hari ini. Apalagi bila beliau bercakap tentang menjatuhkan kerajaan. Tak sudah-sudah, tak ada idea, mungkin dah kehabisan idea nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Hanya dengan cara ini dia dapat fikirkan. Tidak juga mustahil, ada logiknya, tetapi dari mana nak ceduk, dari mana nak curi, dari mana nak pancing lebih daripada 50 ahli parlimen. Itu sesuatu perkara yang amat mustahil. Dalam keadaan sekarang, lebih baik Perikatan Nasional lupakan saja minat untuk menjatuhkan kerajaan, kerana perkara itu semakin mustahil. Yang lebih menyakitkan hati lagi, setiap kali Hadi meramalkan kerajaan Anwar akan tumbang, setiap kali itulah ada satu ahli parlimen yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Jadi semakin kerap Hadi meramalkan Anwar Ibrahim akan tumbang, kerajaan perpaduan ini akan tumbang, maka semakin banyaklah ahli parlimen daripada Perikatan Nasional yang akan menyokong Anwar Ibrahim. Tak tahulah itu kebetulan ataupun memang nasib. Lebih wajar sekarang ialah Perikatan Nasional menumpukan usahanya kepada mengukuhkan lagi parti bagi menghadapi PRU 16 akan datang. Kerana hanya dengan cara itu, itulah cara terbaik untuk menjatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Buat sementara ini, sebagai cara untuk mengelakkan Perikatan Nasional terus kehilangan lebih ramai ahli parlimennya, Muhyiddin dan Hamzah Zainuddin tiada pilihan lain, melainkan mereka harus membawa secara en blok seluruh ahli parlimen gabungan Perikatan Nasional itu bersama-sama membina negara ini. Untuk berlawan, tunggu sajalah PRU 16 yang tempohnya 4 tahun lagi. Dengan yang demikian, ahli-ahli Perikatan Nasional, Parlimen Perikatan Nasional tidak lagi terpecah. Dan dalam masa yang sama, peruntukan untuk menjaga kawasan masing-masing juga akan diperolehi. Buang masa sahaja Perikatan Nasional nak terus melayan Tun Mahathir Mohamad yang penuh dengan dendam kesumat dan sakit hati kepada Anwar itu, kata sabudinhusin.com. Saudara, apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Adakah anda juga bersetuju dengan Sabudin bahawa tak perlu layan lagi Mahathir Mohamad? Kalau nak layan, itu buang masa saja. Lebih baik Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin fokus hadapi PRU 16, mula merangka bagaimana nak menangkan Perikatan Nasional. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.